Hai. Selamat datang sekali lagi ke sesi FB Live Celoteh Dr. Mala. Kita tunggu rakan-rakan followers kita, team Celoteh Dr. Mala masuk. Sementara tu siapa yang dah ada live dengan saya, tolong bagi reactions, tolong bagi komen. Anda berada di Facebook profile personal Dr. Mala. Sila masuk dulu, nanti saya terangkan sedikit kenapa kita berlive daripada sini dan bukan seperti yang saya janjikan. So siapa yang ada, macam biasa di awal kelas kita akan ambil kedatangan. Jadi hai, selamat datang semua kepada geng Celoteh Dr. Mala, team Celoteh Dr. Mala, kaki pukul Celoteh Dr. Mala, semua masuk. Daripada mana? Posy King, selamat malam. Cik Syarul, hai. Dari mana tu? Cuba bagi kedatangan sikit Negeri mana dah hadir? Boleh bagi tahu. Sekejap saya betulkan earphone sekejap Ada orang kata hari tu dia macam berdesi-desi sikit. Boleh 7 lagu tak malam ni? Boleh. Okey, korang masuk sikit. Seperti biasa kita ambil kedatangan dulu. Dah cukup ahli Celoteh Dr. Mala. Nanti saya terangkan kenapa saya mungkir janji sedikit malam ini. Sekejap Izinkan saya betulkan earphone ni sebab hai doktor, saya dari Tanjung Malim, Perak. Okey, hari ni kedatangan semua mengikut Perak Sebelum tu tolong bagi tahu volume okey ke tak, sebab yang malam tadi ada yang kata sampai kena letak kena letak telefon kat telinga dia kata Sabah hadir, Sabah daripada daerah mana tu? Tawau Sabah Hasna Langgar Alusta Kedah. Takutnya dengan nama dia Langgar. Lipis Pahang, Ampang Selangor. Hai malam doktor. Okey, masuk dulu semua. Ada sedikit benar yang saya buat malam ni. Sebenarnya ingat tak, saya berjanji dengan kamu semua yang saya akan berjumpa dengan kamu live di page saya, iaitu page Celoteh Dr. Mala yang saya baru launchkan semalam. So saya sebenarnya sangat teruja untuk bersama dengan kamu dalam page melalui backstage punya aplikasi supaya kamu tak nampak image-image yang saya bakal tunjukkan dalam bentuk terbalik. Tapi akibat beberapa perkara yang tidak dapat dielakkan dan saya pun budak baru belajar berkenaan dengan page dan sebagainya dan aplikasi lain seperti StreamYard, Zoom semua, saya agak blur sikit. Jadi saya minta maaf banyak-banyak. Hari ni kita berjumpa di profil dulu. Saya sebenarnya memang berniat nak live dua-dua profil dan page sebab ada rakan follower yang bagi tahu doktor kadang-kadang kalau sebab page saya baru ada 2,000 followers, tak sampai 2,000 lah, 1,900 something. So dia kata takut kalau follower yang dah biasa tunggu notification dekat profile tu takut tak ternampak lah. Jadi memang saya dah prepare laptop sebenarnya supaya saya nak live dua-dua tempat. Tapi yang page ni tak boleh nak masuk mengikut backstage punya app Jadi kalau ada rakan follower yang daripada IT background, guru-guru, boleh tolong ajar saya lah. Minta maaf saya memang tak berjaya sampai berpeluh-peluh ni, nampak muka saya berminyak. Saya dah tak tahu dah nak buat macam mana dah pukul 10 suku macam berasa macam lambat pergi kelas pula. Alright, so anyway, hari ni saya tak nak buang banyak masa sebab saya ada banyak sangat info nak share dengan korang. Saya nak sembang tentang hari ni kita akan sembang tentang CoronaVac CoronaVac iaitu nama jenama kepada vaksin daripada syarikat Sinovac jadi geng Celoteh Dr. Mala kita kena terror sikit daripada orang lain Saya tunjuk kat hampa. Ni dia, nama dia, nama company dia Sinovac. Okey, itulah saya nak live supaya benda Allah ni tak terbalik tapi tak ada rezeki nak buat macam mana harap-harapnya korang nampak lah. Okey, nama company dia Sinovac biasa kalau korang beli macam Panadol ke apa ke dekat tepi ni ada nama company dulu kan. Ni nama ubat dia CoronaVac nama ubat dia. CoronaVac, nampak tak? Dekat sini So kotak dia macam ni lah. Kalau kamu nampak dengan warna, dia warna oranye kotak ni. Okey. Dan dia datang dengan jarum sebegini kalau ikutkan apa yang saya nampak daripada Turki dan sebagainya. Okey.
Rumah saya tak ada printer warna. Husband saya tak beli lagi. Nanti korang ingatkan dia suruh beli colour printer, cartridge untuk warna tu. Kalau tak korang dah boleh nampak dah ya. So nama ubat itu berada di sini, di betul-betul di jari jari telunjuk saya. Coronavac nama dia. So hari ni kita akan sembang segala-galanya tentang Coronavac, iaitu vaksin kedua yang tiba di Malaysia pada 27 Februari hari itu. Panas-panas tiba secara pukal dan pelbagai soalan rakyat Malaysia utarakan. Ni lagi satu gambar rajah yang saya printkan untuk korang ya, Coronavac daripada syarikat Sinovac yang berpusat di Beijing, China. Alright, so semua yang masuk, hi Syafiqah Akmal, hi Ryan from Ipoh, hi Danish, hadir terlalu jelas suara terdok. Okey, jelas ke tak jelas? Banting Selangor. Alright, kita dah ada lebih kurang 950 follow live viewers sana. Oh, okay. Alright. So, saya tak nak buang masa sebab ada banyak soalan yang daripada semalam rakan-rakan followers dah tanya dan saya dah sediakan jawapan untuk kamu semua. Jadi, jom tanpa melengahkan masa, kita mula bersembang ya. So, mula-mula sekali, saya tahu kamu semua tak sabar-sabar nak membezakan, nak membandingkan di antara Sinovac dan juga Coronavac dan juga Comirnaty, iaitu tak sabar-sabar nak membezakan di antara Pfizer dan Sinovac, China dan USA. Jadi saya minta tolong semua rakan-rakan follower untuk berlapang dada, untuk doa banyak-banyak supaya kamu boleh buat keputusan secara praktikal, secara matang. Ya, kamu minta diberikan petunjuk supaya kita semua tidak terlalu emosional dalam membuat sesuatu keputusan. Okey, jadi di awal perkongsian ini saya nak bercerita tentang Coronavac dulu. Kita kenal dia dulu. Kita nak tahu calon menantu ni lagi baik daripada calon menantu ni ke, ataupun kereta ni lebih baik daripada kereta ni ke. Kita tak boleh bandingkan terus. Kita kena test drive A, lepas tu kita kena test drive B, baru kita bandingkan. Jadi kita kena kenal. Jadi mRNA, tim celoteh Dr. Mala memang dah terror, dah power dah. mRNA vaksin memang mereka kenal. Thumbs up, semua mereka tahu. Tapi Coronavac ni kita kurang kenal dengan dia. Jadi jom kita berkenalan dengan dia dulu. Lepas tu baru kita comparekan dia dengan Abang Long Comirnaty daripada Pfizer. Lepas tu baru kita compare. Amalina Nurizan, hello my favourite Dr. Mala, dah ready nak belajar benda baru. Okay, so bila kita nak belajar benda baru, bila kita nak belajar bab baru, bila kita nak ambil ilmu baru, kita mesti berlapang dada. Kita tak boleh ada mental block, kita tak boleh dah ada macam, kenapa 2 darjat doktor, tak adil doktor, tak acik. Kita tak boleh ada macam tu ya. Sebab acik tengah tidur, mak saya tengah tidur. So jangan cari aci. Kita hari ni nak sharing ilmu kita. Alright. So Coronavac vaksin COVID-19 ya. Dia adalah jenis inactivated virus. Apa maksud inactivated virus? Maksudnya virus yang hidup. Virus ini diternak ataupun dibiakkan di makmal dan kemudian ia dimatikan dan dicuci, mandi-mandikan dia biar dia bersih. Lepas tu letak sabun, letak lotion ya. Jadi untuk virus ni tak boleh letak lotion lah. Depa letak aluminium hydroxide, depa letak depa letak benda-benda lain. Sodium chloride, mereka letak fosfat di dehydrate semua, dicuci-cuci. Lepas tu dia jadilah inactivated virus. Ini adalah teknologi pembuatan vaksin yang dah berabad-abad. Pasal apa korang gelak? Saya tak buat lawak pun lagi. Okay, nanti saya baca balik. Mesti ada benda yang saya cakap biasa tapi korang rasa lawak. Okay, so Coronavac dibuat mengikut teknologi inactivated virus. Okay, maksudnya virus ini dibiarkan di makmal dan kemudiannya dimatikan dan dilemahkan, dicucikan, dimandikan, diletak bedak, diletak lotion, diletak sabun, semua-semua. Lepas tu, dia masuk dalam satu botol, dia kata, hang duduk kat situ senyap-senyap. Itu adalah maksud inactivated virus. Okey. Ia adalah
daripada virus SARS-CoV-2 iaitu COVID-19 itu sendiri sebagai antigen. Okey, virus ini yang telah dilemahkan, dimasukkan ke dalam badan untuk mengaruh. Untuk mengaruh tu maksudnya macam mengorat lah, mengorat sistem imun ataupun tarik perhatian lah, macam hey, aku di sini, pandang aku, macam gitulah, itu mengaruh maksudnya ya. Mengaruh ni macam kalau bila anak kita mengajuk kan, dia dekat tepi tu dia dah mengajuk, kita macam tak nak pandang kan. Lepas tu dia tendang-tendang, dia buat-buat bunyi, dia attention seeking lah maksudnya. Itu maksud mengaruh. So dia attention seeking kepada sistem imun kita supaya sistem imun kita kenal virus yang telah dinyah aktifkan ini, dan kemudian supaya sistem imun kita mengeluarkan antibody yang boleh membunuh inactivated virus ini. Okey, sebelum saya nak cerita kelebihan dia apa bagai, saya nak cerita siapa dia dulu ya. Okey, setiap botol vaksin CoronaVac ini macam yang saya tunjuk tadi mengandungi 600 SU, tu unit dia lah ataupun bersamaan dengan 0.5 ml vaksin virus SARS-CoV-2 sebagai antigen untuk vaksin terhadap COVID-19 ya. Okey, saya nak sebut perkara ni, jangan jadikan sensitif, relax, berlapang dada dulu. Jangan edit bahagian ni saja, dengar betul-betul nah. Okey, produk ini dihasilkan melalui inokulasi. Maksudnya ya, virus tu tadi kalau dia nak hidup, dia perlukan tapak. Dia perlukan tempat. Jadi virus ini dibiarkan di makmal untuk dimatikan dan kemudian dijadikan vaksin. Okey, jadi untuk tujuan ini virus vaksin ini iaitu CoronaVac ini dibiarkan di atas sel ginjal iaitu sel buah pinggang yang kepunyaan kepada seekor monyet di Afrika. Tetapi relax, bukannya baru-baru ni lepas COVID-19 ni baru mereka pergi cari dekat Afrika yang tengah banyak kes COVID-19 tu, mereka pergi bunuh seekor monyet bawa balik masuk dalam makmal. Tidak. Sel ini dah ada sejak tahun 1962 lagi. Sel ini ya, sebab orang saiz ni memang terror kalau korang tengok cikgu-cikgu biologi korang, cikgu kimia korang, cikgu sains form 3 kita paling handsome, paling terror ya. Jadi daripada sel yang awal yang mereka gunakan untuk pembuatan vaksin pada sekitar tahun 1960 itu, sel itu dibiarkan dan digunakan sehingga sekarang untuk pembuatan vaksin. Jadi sel yang sama itu iaitu sel daripada buah pinggang kita panggil vero cell. Ini digunakan sebagai tapak untuk membiarkan virus ini. Contohnya macam mana macam tanah yang digunakan untuk tanam pokok, untuk tanam serai dan sebagainya. So dia tanah saja. Ya, walaupun tanah tu ada najis ke, ada apa-apa ke, ada kencing ke dan sebagainya, ia tidak menjadikan sebahagian daripada pokok itu nanti. Ia hanyalah tapak semayannya. So, lepas dia hidup, virus tu ditangkap dan kemudiannya dimatikan dan digunakan untuk pembuatan vaksin tersebut. Okey. Kaedah yang sama ni sebenarnya digunakan untuk banyak pembuatan vaksin selama-selama kita hidup ni. Contohnya polio, rabies, hepatitis dan sebagainya menggunakan kaedah yang sama juga iaitu dia ambil sel ini, lepas tu dia biarkan virus tu, lepas tu dia cabut, dia mati-mati, dia mandikan, dia sabun, dia lotion apa bagai. Lepas tu dia cuci balik dengan air bersih apa bagai, dah bersih, lepas tu dia masukkan dalam botol. Itu cara dia. Okey, ini adalah cara yang biasa untuk pembuatan pelbagai vaksin dalam beberapa abad kebelakang ini dalam industri perubatan. Ini bukan cara baru. Dan sel yang digunakan itu juga adalah sel yang dah lama dah sebenarnya. Kenapa kita tak perlu macam kulat hidup atas pokok jadi setiap benda hidup kalau kita ingat balik alam dan manusia, kita belajar darjah 4 darjah 5 dulu saya generasi yang belajar alam dan manusia lah. Mungkin korang muda sikit, korang dah belajar sains apa bagai kan. Anak saya darjah 1 dah belajar sains dah. Beria bagai. Saya darjah 1 main lompat tinggi, main getah lagi. So anyway, kalau kita ingat balik apa yang kita belajar di awal-awal belajar sains dulu, setiap benda hidup perlukan rumah untuk dia hidup. Macam contohnya manusia, ia perlukan uterus untuk dia melekat dan hidup. Dia perlukan jadi semua benda tu dia perlukan tapak
untuk membina. Jadi macam kalau kulat kita panggil dia pelesik, dia ada parasit dan apa bagainya, dia hanya perlukan tapak. Jadi sel ginjal ini hanyalah tapak. Okey. Settle. Jadi siapa lagi yang digunakan untuk pembuatan vaksin CoronaVac ini adalah beberapa kita panggil bahan adjuvant yang digunakan, sama ada untuk memandikan virus itu tadi, mematikan virus itu tadi, menuai virus itu tadi, menyah bersihkan, apa-apalah nama saintifik dia, macam-macam lah. Kita tak payah borak macam orang sains. So sabar dengan saya sebab nama-nama ni memang tak masuk. Dia akan memang menyusahkan orang nak menyebutnya. So adjuvant dia adalah aluminium hydroxide. Lepas tu sebagai purification process dia menggunakan disodium hydrogen phosphate dodecahydrate. Orang putih ni suka letak nama susah-susah tau, menyusahkan orang je. Okay. Sodium dihydrogen phosphate monohydrate, sodium chloride dan water for injection. Jadi kalau saya baca balik benda-benda lah ni siapa sebenarnya, dia lebih kurang air lah. Air, garam, garam, air, lepas tu ada aluminium hydroxide. Sikit tu je sebenarnya dia punya content dia. Okay. Dan setelah virus ini, kita hidupkan dia dulu, kita suruh dia hidup dulu, lepas tu kita cabut dia pula, kita mandikan dia pula, kita cucikan dia pula apa bagai. Sebelum dia dibotolkan, dia tidak diberi sebarang bahan pengawet ataupun apa yang kita panggil preservatif. Ya, tiada penambahan pengemulsi ataupun pengawet untuk vaksin ini. Jadi padan dengan muka dia, kita tak ada bagi dia coklat ke, kita tak ada bagi dia warna oranye ke apa ke, tak ada. Dia sahaja. Okey? Okey. Vaksin ini CoronaVac perlu disimpan dan ditransport, dibawa dari satu tempat ke tempat yang lain dalam suhu lebih kurang 2 hingga 8 darjah dan dia tak boleh kena cahaya matahari. Dia ni macam puteri lilin sikit lah. Dia, sebenarnya semua vaksin pun macam tu. Selagi kita tak guna, sebenarnya kita tak akan kita tak akan dedahkan kepada cahaya. Bukan cahaya matahari lah, cahaya lampu ke apa-apa kita tak buat. So dia lebih kurang 2 hingga 8 darjah. Penggunaan vaksin CoronaVac ini adalah untuk 18 tahun dan ke atas, tiada cut off umur, tiada nak kata 60 ke atas tak boleh, 70 ke atas tak boleh, tak ada macam tu. Dia memang 18 tahun dan ke atas. Cucuk sama juga dekat tangan, kita panggil deltoid, tak usah nak pergi cucuk kat bontot apa bagai nak. Dan buat masa sekarang, apa yang saya baca daripada vaksin inlet yang dikeluarkan oleh bahagian pharmaceutical Hong Kong, apa yang saya ambil ni daripada Hong Kong punya authority, sebab NPRA Malaysia belum mengeluarkan apa-apa dokumen ataupun produk leaflet berkenaan dengan vaksin ini, tetapi geng celoteh Dr. Mala memang dah tak sabar-sabar dah nak nak cedok ilmu berkenaan dengan CoronaVac ni. Jadi saya pergi baca daripada Hong Kong punya, ya. Jadi mengikut Hong Kong, 2 dos diberi 28 hari interval. Saya juga ada baca beberapa resources yang mengatakan ada yang 14 hari, ada yang 21 hari dan sebagainya. Mengikut Hong Kong 28 hari. Saya tak pasti Malaysia akan guna yang mana. Kita tunggu announcement daripada NPRA. Kalau dah ada apa-apa announcement daripada NPRA, kalau ada siapa-siapa tahu, hampa boleh tolong upkan dekat komen sebab saya tak baca lagi. Alright. Siapa yang tak boleh ambil vaksin CoronaVac ini, contraindication kita panggil, ya. Tak banyak beza dengan vaksin-vaksin yang lain, ubat-ubatan yang lain, cecair rawatan yang lain seperti air garam dan sebagainya yang kami bagi di hospital, sama saja. For us, untuk kami ini bukan perkara baru, ya. Yang tak boleh ambil adalah orang yang ada apa-apa sejarah allergic kepada apa-apa komponen yang ada di dalam vaksin ini, sama ada active ingredients dia ataupun sabun lotion dia dan sebagainya. Ataupun orang yang pernah ada severe allergy reaction terhadap apa-apa vaksin yang lain, ya. Takut kadang-kadang vaksin ni lebih kurang je dia punya isi kandungan dia. So kalau hampa pernah ada macam allergic yang teruk dengan vaksin lain, kemungkinan boleh ada allergic dengan vaksin ini. Jadi kalau kamu pernah ada apa-apa allergic dengan vaksin yang lain, boleh recall balik apa nama vaksin tu dan boleh bincang balik dengan doktor kamu nanti, ya. Previous severe allergic reactions to vaccine. Kalau kamu pernah ambil apa-apa vaksin dan tiba-tiba dapat kesan sampingan, kesan allergic yang teruk, maksudnya sampai sesak nafas, pengsan, bengkak saluran pernafasan, itu dipanggil, kalau macam tu kena bincang dengan doktor dulu, ya. Tak boleh terus ambil.
orang dengan severe neurological condition, dia cakap Guillain-Barré syndrome, demyelinating disease, transverse myelitis dan sebagainya. Saya kira golongan ini sebenarnya biasanya mereka ada follow up dengan doktor pakar neurologi mereka. Maka doktor pakar neurologi akan advisekan mereka. Sebenarnya kenapa? Bila saya baca balik, apakah logiknya pihak NPRA Hong Kong berkata bahawa golongan ini tak boleh adalah di bawah contraindication? Sebab bahagian pharmaceutical Hong Kong ni dia nak pastikan golongan yang ada severe neurological disease ni, penyakit saraf yang teruk ini, mereka nak pastikan bahawa mereka ini mengawal penyakit underlying dia dulu. Maksudnya dia ada contohnya penyakit sawan. Mereka nak pastikan penyakit sawan itu terkawal dahulu, tiada kesan teruk daripada penyakit itu, baru ambil vaksin ini. Sebab dia tak nak tercampur dia punya side effect tu nanti. Sebenarnya penyakit sawan tak kawal, tak ambil ubat untuk penyakit sawan dan sebagainya, ambil pula vaksin ni, jadi bila sawan nanti kan salahkan vaksin ini pula. So itu yang dia panjang lebar dia ceritakan bahawa doktor kena tengok dia punya main masalah kesihatan tu, kena settlekan yang tu dulu, kawal, kontrol, dan lepas tu baru setkan satu tarikh untuk vaksinasi dengan vaksin CoronaVac ini. Itu yang dia cakap sebenarnya. Sama juga pesakit dengan uncontrolled severe chronic diseases, contohnya seperti kencing manis, darah tinggi, penyakit jantung, penyakit injap jantung dan sebagainya, kena kontrol penyakit yang asal tu dulu, underlying tu dulu kena kontrol. Dah okey, doktor bagi green light, baru boleh ambil vaksin. Sebab tak mau tercampur. Nanti kan makan tak kawal, dok makan ladu, dok makan roti canai, pergi minta aneh buat teh tarik, gula lebih. Lepas tu dah dapat, badan berasid sebab gula tinggi. Salahkan vaksin yang 0.5 ml tu. Yang berkilo-kilo makan yang lain tu dah tak kira dah. Jadi mereka kata, kontrol had tu dulu, baru ambil had ni. Faham nak? Okey. Yang kelima, golongan yang dia kata contraindication adalah wanita mengandung dan wanita menyusu seperti biasa, sebab kita tiada data yang cukup untuk golongan ini. Bukan sebab ia tidak sesuai untuk golongan ini. Buat masa sekarang, dalam masa beberapa bulan, lebih kurang setahun lah untuk CoronaVac ni, dia start lebih kurang Julai 2020, dia start dia punya phase 3 clinical trial. Masih belum ada cukup data untuk wanita mengandung dan menyusu untuk kita katakan bahawa safe untuk ambil. Jadi untuk wanita mengandung dan menyusu, cara kita menasihati mereka sama ada mereka wajar mengambil vaksin ini ataupun tidak adalah dengan weigh risk and benefit di antara risiko dapat jangkitan COVID-19 dan juga risiko kesan sampingan dan kesan jangka panjang vaksin itu sendiri. Untuk tim celoteh Dr. Mala, mohon bersabar, saya bakal membawakan seorang doktor pakar ONG untuk berceloteh bersama-sama dengan kita, untuk share ilmu bersama dengan kita, untuk wanita di luar sana, untuk yang cuba nak mengandung, untuk yang nak breastfeeding, untuk yang semua ada masalah fibroid ke cyst ke apa benda ke, ramai bertanya dengan saya. Saya tak nak jadi palatau, saya tak nak jadi orang yang tahu semua. Saya akan bawakan seorang pakar ONG untuk berborak santai dengan kita, memberi kita ilmu. Jadi sabar nak. Topik tu kita akan cover dalam satu sesi live yang akan datang. Okey. Pesanan sedikit daripada pihak penaja. Siapa penaja? Bukan daripada CoronaVac ni sendirilah. So dia ada bagi disclaimer sikit lah. So dia kata kalau demam, kalau tengah semput, kalau tengah sakit, kalau sekarang tengah ada apa-apa masalah kesihatan, jangan ambil vaksin ni dulu, lewatkan penerimaan vaksin itu. Sama juga seperti kencing manis, sawan, penyakit epilepsi, encephalopathy, penyakit mental dan sebagainya. Berhati-hati, berbincanglah dengan doktor yang merawat kamu dan pastikan penyakit underlying disease itu terkawal dan kemudian baru kamu ambil vaksin supaya side effect itu tak tercampur. Batu pahat hadir, bagus Jairin Loh. Okey, teruskan. Okey, nanti kita akan bincang Alright. So, juga kepada golongan yang mempunyai platelet rendah yang selalu bengkak-bengkak dengan senang dan sebagainya, ITP, immune thrombocytic purpura, golongan ini juga akan orang kata perlu berjaga-jaga lah Jadi bila daripada dia punya produk insert tu, dia kata berjaga-jaga, jadi kena cakap dengan doktor, dia kata. Jadi bila saya baca cerita panjang daripada pharmacist tu dia kata sebenarnya orang yang ada platelet rendah ni dan sebagainya, dia boleh dapat bengkak ataupun dia punya kesan dekat tempat cucuk tu boleh jadi lebih besar daripada orang lain. Jadi dia kata kena tekan lagi lama, 5 minit, kena tekan dengan satu jari apa bagai, jangan main telefon, jangan ambil selfie apa bagai, itu saja.
Bukannya sebab kamu tidak boleh ambil ya. Jadi kalau orang yang platelet rendah ni sebenarnya bila kita ambil darah dia dekat sini ataupun kita ambil darah kat siku ni kan, memang kita orang kena tekan dengan lebih lama. Bukan sahaja cucuk vaksin, cucuk apa pun memang kita kena lebih berhati-hati. Sebab golongan ini lebih mudah untuk berdarah dengan lebih susah untuk membekukan darah dia. Lambat sikit golongan yang ambil warfarin, ambil aspirin, ambil dabigatran dan pradaxa dan sebagainya, memang kita kena tekan dengan lebih lama. So itu yang dia kata Dan individu yang mempunyai sistem imun rendah seperti rakan-rakan kita yang kurang bernasib baik, mempunyai masalah seperti sindrom AIDS, retroviral disease ataupun apa-apa tumor kanser yang tengah teruk sekarang, malignant tumor, penyakit autoimun seperti nephrotic syndrome, SLE dan sebagainya. Golongan ini perlu berbincang dengan doktor yang merawat kamu untuk mengetahui overall health status kamu. Macam mana, adakah kamu sekarang dalam sistem imun yang rendah ataupun sistem imun yang normal. Contohnya saya bagi contoh golongan yang ada retroviral disease ataupun apa yang kita panggil HIV walaupun mereka HIV, kalau CD4 atau iaitu bilangan ada satu jenis mereka tahulah orang HIV ni dia tahu. Kalau CD4 count dia orang ni lebih daripada 200, sebenarnya vaksin ini dibolehkan. Bukan saja vaksin ini, segala vaksin lain pun dibolehkan sebenarnya. Kalau CD4 kurang daripada 200, 50, 100 kita kena sama ada nombor 1 berbincang ataupun kita sambung rawatan supaya kita push sikit dia punya CD4 dan baru kita offerkan vaksin ini, sebab kita masih membuat perkara yang sama, iaitu kita weigh risk and benefit dalam setiap situasi. Alright. Saya tak faham apa yang korang gelak J6PD ni saya tak nak jawabkan dah. Saya nak tim celoteh Dr. Mala yang senior-senior tolong jawabkan J6PD ni, sebab saya rasa saya dah jawab lebih daripada 5,000 kali dah. Orang Nganu. First time. Saya tak pernah ada follower daripada Nganu. Okay, first time Terengganu dah ada, Perlis saya tak ada follower lagi so far. Okay, rakan-rakan follower, kita teruskan sekarang. Kesan sampingan. Okay. Saya nak ingatkan sebelum kita masuk, kita ulang kaji sedikit apa yang kita dah belajar dalam kelas mRNA hari tu, vaksin Pfizer hari tu. Peratus kesan sampingan bukan bermaksud peratus terbalik dengan peratus keberkesanan. Kalau kita kata keberkesanan 95%, bukannya 5% dapat kesan sampingan. Jangan buat, saya tengok ada orang buat live pasal vaksin, punya ramai dia punya viewers, boleh pula ditanya soalan macam tu. Kalau 95% je keberkesanan, apa jadi kepada 5%? Maksudnya kalau saya vaksin 100,000 orang, 5% berapa jadi berapa 10,000, 5,000 orang akan dapat kesan sampingan. Salah Tolong pergi ketuk kepala dia, piak telinga dia. Lain kali belajar matematik betul-betul. Salah. Kadar keberkesanan bermaksud, kalau kita kata 95% kadar keberkesanan, maksudnya dia adalah perkiraan dia ambil daripada golongan yang menerima vaksin, dia tengok pula dengan golongan yang tak terima vaksin, lepas tu dia peratuskan berapa yang dapat jangkitan, berapa yang tak dapat jangkitan, dia buat pula kontrol apa bagai, lepas tu dia kira-kira, lepas tu adalah perkiraan statistik dia. Saya malas nak cerita panjang dengan korang. Lepas tu dia kira 95% mendapat perlindungan daripada jangkitan COVID-19. 5% masih ada risiko untuk mendapat jangkitan COVID-19 daripada masyarakat. Itu yang dimaksudkan. Jadi kalau nanti kita akan masukkan tahap keberkesanan. Cuma saya nak cakap kesan sampingan bukannya kalau 50% tahap keberkesanan 50% dapat kesan sampingan. No, salah Jadi saya nak bagi tahu. Kesan sampingan di tempat yang dicocok Dia kata lebih kurang 10% sakit. 1 hingga 10% bengkak, gatai, merah-merah sikit, bengkak sikit dia kata. Yang pelik-pelik sikit 0.1% sehingga 1% daripada penerima vaksin rasa pedih dekat tempat suntikan dia kata. Okeylah, suntik kan. Saya okeylah tu. Beranak lagi sakit tau. Jadi okeylah, tak ada masalah lah bagi Dr. Mala. Ini bukanlah satu sebab yang kamu perlu takut dengan satu vaksin, sebab kalau saya suntik air garam ke, saya suntik jarum kosong ke, apa bagai ke, sama sahaja reaksi kamu sebenarnya Okey, kesan sampingan satu badan, bukan di tempat yang dicucuk saja. Apa yang seseorang itu rasa satu badan untuk vaksin CoronaVac. Lebih kurang 10% rasa sakit kepala dan penat. Ini saya dah cerita dah Orang yang rasa sakit kepala dengan penat lepas vaksin ni sebab dia tak pernah rasa sakit kepala penat hari-hari yang lain. Kalau macam kita kan,
bergaduh, berebut, nak basikal, lepas tu tak nak makan, tak nak mandi, duk layan budak-budak ni. Duk layan kerja kita dah setiap hari dah sakit kepala dengan penat. Saya rasa lepas vaksin tu kita tak rasa apa-apa dah. Kalau golongan yang duduk depan TikTok tu aku penat. Memanglah dia penat. Aku lepas ambil vaksin tu dia duduk depan Insta story dia tu aku sakit kepala. Saya rasa memanglah dia sakit kepala ya. Kalau orang yang dah memang setiap hari hidup dia duk layan budak 2 tahun seorang, budak 6 tahun seorang, saya rasa tak ada beza pun sakit kepala penat ni tak ada beza. Kejap saya nak terbalikkan benda alam ni, sakit pula telinga saya. Sabar iklan saya. Okay, right. Okay. Dengar ke? Clear ke? Okay, alright. So, sakit kepala dengan penat ni tak usah risau lah ya. Orang yang lepas vaksin baru kamu rasa sakit kepala dan penat, tahniah. Ya, sebab kami ni sakit kepala dan penat setiap hari. Jadi, tahniah sebab kamu bakal datang ke keluarga kami yang sakit kepala dan penat setiap hari ya. Sakit kesan sampingan yang common dia kata ya, lebih kurang 1 hingga 10%. 1% pun dia masukkan juga. Dia kata sakit-sakit badan, cirit-birit sikit, sakit-sakit sendi, boleh batuk sikit-sikit, hilang selera makan, dia kata sesema sikit-sikit, dia kata sakit tekak sikit-sikit, hidung sumbat sikit-sikit, semua sikit. Saya tak tahu kenapa dia kena cakap sikit dan tak sedap perut sikit. So semua sikit-sikit lah dia rasa jadi sebenarnya bila saya baca balik benda ni apa yang saya perasan adalah apabila perkara vaksin ini di roll out di beberapa negara, kebetulan memang musim agak sejuk di negara-negara berkenaan hujan dan sebagainya. Saya tak pasti sama ada correlation ataupun tidak. Kalau kita fikir dalam bulan 10, 11, 12 hari tu bila musim sejuk walaupun kita tak kena COVID, kita tak ambil vaksin pun memang kita rasa tak sedap badan memang kita rasa macam orang kata macam sumbat hidung sikit, memang kita rasa macam tak sedap tekak sikit sebab musim tu macam gitu. Memanglah kalau dalam kajian saintifik, kalau dalam buku teks perubatan, kami tak dibenarkan berkata begitu kami tak dibenarkan berkata musim sebab tu kamu rasa macam ni. Tapi sebagai seorang yang dah lama in practice, I know sometimes kita panggil mild viral infection yang tak ada fever apa semua, kita boleh rasa macam tu. Jadi sama ada ia berkaitan atau tidak saya tak pasti. Tapi lepas mengambil vaksin, apabila kamu rasa sedikit sakit-sakit badan, sedikit ada simptom-simptom macam ni, sebenarnya walaupun ia disebut kesan sampingan, sebenarnya ia agak bagus sebab kita ada macam satu notification lah yang badan kita tengah bertindak balas. Kalau tak rasa macam bosan kan, aku ni dah vaksin, tak rasa apa-apa, aku nak up apa ni dekat Insta story aku ni, alamak aku nak up apa dekat WhatsApp status ni, tak ada rasa apa pun. Takkan nak cakap tak ada rasa apa kan. Jadi baguslah kadang-kadang ada batuk sikit, bolehlah letak aku batuk cough 3 kali pukul 9:05 pagi tadi, kemudian bersambung pula dengan sakit tekak sedikit-sedikit pada jam 3:08 petang. Bolehlah cakap ya. Again, golongan yang memang busy, tak sempat-sempat nak kejar-kejar orang apa bagai, saya rasa hampa tak sempat pun, kita semua tak sempat pun nak rasa macam tu sebenarnya. Tapi saya rasa tak sedap perut dan yang tu semua mungkin adalah. Alright, so again saya tak rasa kesan sampingan yang dia kata common 1 hingga 10% ini perlu menakutkan ataupun menghindarkan kamu daripada mengambil vaksin. No, you shouldn't. Alright, so uncommon 0.1% hingga 100% ya. You do the maths dalam 100,000 0.1% tu berapa, tolong kira kan, nanti korang up kan, saya baca je, malas pula nak kira. Muntah, dapat kesan sampingan seperti alergik, iaitu gatal-gatal lah, demam, macam chills dia panggil macam tu sikit lah kulit kemerahan dan bengkak mata dan pening. Alright, so ini very rare, lebih kurang 0.1 hingga 1%. Saya kira ini adalah golongan yang kemungkinan besar memang ada sejarah alergik terhadap sesetengah ubat ataupun bahan yang ada di dalam vaksin ini. Alright, jangan risau. Semua kesan sampingan seperti muntah, alergik, demam, geletar, kulit kemerahan, bengkak mata, pening, semua ini ada ubat. Bukan macam COVID-19 yang masih tak ada ubat. Dan semua ini kalau kamu dapat, kita boleh rawat, kita boleh beraya, kita tak perlu kuarantin. So saya rasa 0.1% hingga 1% ni patut tak kamu ambil vaksin ataupun patut tak kamu dapat COVID-19, kamu sepatutnya ambil vaksin. Okay. Now, rare side effect. 0.01% hingga 0.1%. Cepat.
Siapa yang dah tolong kirakan untuk saya? Sampai hati korang tak kirakan untuk saya. Okey. 0.01% sehingga 0.1% mengalami rare side effect. Rare tu maksudnya jarang lah, jarang-jarang sangat sampai sangat sedikit lah, 0.01 hingga 0.1. Dia rasa macam kejang-kejang sikit otot dia, mata bengkak, boleh menyebabkan hidung berdarah, kembung perut ataupun sembelit, kurang deria bau, sedu. Tahu sedu tu apa? Hiccups. Saya tak tahu sedu dalam bahasa baku apa, tapi orang Pahang sebut sedu lah. Dan mata gatal-gatal. Alright, so ini adalah kesan sampingan yang very rare. Jarang-jarang berlaku, sebab itu kita perlukan pemantauan selepas program vaksinasi sebenarnya. So, kalau saya nak rumuskan apa yang agak perlu kamu pantau jika diberi vaksin CoronaVac ini adalah satu simptom dari segi perut lah, sama ada boleh jadi cerit berit ataupun kembung perut ataupun sembelit. Yang kedua, alergik. Biasalah semua ubat, semua makeup, semua vitamin, semua vaksin memang boleh dapat alergik. Dan yang ketiga adalah yang agak tidak normal adalah boleh berdarah hidung nilai, tapi berdarah hidung ni tak ada masalah. Bila saya baca balik profil sukarelawan yang berkenaan, sebenarnya ia spontaneous, tidak memerlukan apa-apa ubat ataupun kemasukan ke ward. Dia letak kapas sikit lepas tu hilang macam tu sahaja. Setengah orang, setengah kanak-kanak, sebenarnya setengah dewasa pun memang dia mudah berdarah hidung. Dan saya bukan nak jadi resis tapi orang yang kulit putih melepak cantik betul macam tu memang dia yang senang berdarah hidung. Saya tak tahu kenapa, panas ke ataupun salah makan ke dia senang berdarah hidung. Dan ramai pesakit saya yang saya dapat dekat Jabatan Kecemasan yang berdarah hidung, sama ada kanak-kanak ataupun dewasa, kebanyakannya orang Cina. Saya tak tahulah dia punya epidemiologi, saya tak tengok lagi dia punya apa ni orang kata, dia punya occurrence rate, tapi pesakit saya sendiri kebanyakannya Chinese. Dan kalau bukan Chinese pun orang orang bangsa lain pun yang kulit putih melepak cantik bagai sebenarnya. Saya pun tak tahu kenapa so mungkin ada correlation, saya tak pastilah. Alright, but don't worry, it is not something yang kalau nak hidung berdarah ke nak COVID-19 ke, saya rasa saya sanggup hidup berdarah, sebab mudah untuk rawat hidung berdarah ni daripada dapat COVID-19. Okey, jangan diminta. Saya pernah berdarah hidung masa dulu, kan ada orang kan mesti kulit putih cantik tu sebenarnya. Alright, okey. So saya nak masuk ke keberkesanan. Betul doktor, anak saya kerap berdarah hidung dan dia ada sinus. Okey, betul, aku pernah tengok seorang cousin aku tu kulit putih semacam tu, biasanya hidung dia berdarah time panas-panas hari. Kan dia kata. Tapi saya tak tahulah kalau ada kajian saintifik yang mengaitkan kenapa orang kulit putih ni selalu berdarah hidung. Saya tak pastilah kalau siapa-siapa dalam research, maybe korang boleh buatlah research macam tu Tapi ini adalah pengalaman saya lah sebagai seorang doktor di Jabatan Kecemasan. Alright, sekarang kita nak masuk topik yang paling panas, iaitu keberkesanan. Semua orang marah dengan keberkesanan CoronaVac ini. Rasa macam ada dua darjat, rasa macam tak adil. Siti Farah Adnan, doktor, answer me, epilepsi boleh ke tak? Saya dah jawab dah tadi. Epilepsi, kamu kena kontrol underlying epilepsi itu dulu. Kena dapatkan green tick daripada doktor yang rawat epilepsi kamu. Make sure makan ubat, make sure tak ada komplikasi daripada epilepsi. Maka kamu boleh ambil vaksin CoronaVac ataupun mRNA itu sendiri. Kalau epilepsi sendiri tak terkawal, maka jangan ambil vaksin lah. Saya rasa itu yang insert ini berkata. Alright. Alamak, sekejap. Oh, okey, dia tidur sebab saya lama tak tekan. Alright. Okey, kadar keberkesanan. Okey. Kadar keberkesanan ni saya bacakan daripada apa yang ditulis oleh produk leaflet CoronaVac ini di Hong Kong. Ini yang dia cakap. Okey, kadar keberkesanan ini dinilai dengan memantau penerima vaksin yang terdiri daripada petugas kesihatan, iaitu di Brazil, barisan hadapan, yang bekerja dengan pesakit yang confirm COVID-19 ataupun suspek COVID-19. Jadi bila petugas ni bekerja dengan pesakit COVID-19 yang dah confirm dia COVID-19 ataupun suspek COVID-19, mereka nilai sukarelawan ni. Macam mana dia nilai sukarelawan ni? Dia tengok sama ada sukarelawan ni dijangkiti ataupun tidak dijangkiti. Inilah bagaimana kadar keberkesanan di Brazil diputuskan. Apabila ditengok, 85 sukarelawan daripada 4,953
yang menerima vaksin mendapat jangkitan COVID-19 yang bergejala. Okey? Sebab bila dia buat clinical trial kan ada dua kumpulan kan. Satu yang yang terima vaksin, satu yang terima bukan vaksin. Dia bagi air garam ke vitamin ke apa-apalah, kita panggil placebo group Jadi daripada kumpulan yang terima vaksin, 85 daripada 4,953 didapati mendapat jangkitan COVID-19 yang bergejala. Manakala daripada kumpulan yang dapat placebo pula, 168 daripada 4,870 sukarelawan mendapat jangkitan COVID-19. Jadi dua-dua dapat jangkitan COVID-19. Cuba daripada kumpulan yang vaksin, 85 orang dapat jangkitan COVID-19 dan daripada kumpulan yang tak vaksin, 168 orang dapat jangkitan COVID-19. Dah hampir 2 kali ganda lah maksudnya dekat kumpulan yang tak dapat vaksin tu 2 kali ganda orang dapat jangkitan COVID-19. Itu yang saya boleh nampak cara mudah untuk menerangkan kepada kamu Saya malas nak terangkan cara perkiraan statistik apa bagai macam mana dia bahagi-bahagikan apa semua, malas lah. Okey. Jadi apabila dia rumuskan data tersebut 85 daripada kumpulan vaccinated, 168 daripada kumpulan non-vaccinated, hampir 2 kali ganda. Jadi dia buat perkiraan-perkiraan tu, dia dapati bahawa kadar keberkesanan adalah 50.4%. Okey. Sebelum kamu semua stres dengan kadar keberkesanan ni, saya ada buat homework sedikit untuk kamu. Ketika clinical trial di Brazil berlangsung lebih kurang 12 Julai sehingga dia sebenarnya dia kira dalam 2 hingga 4 minggu lah So ketika itu, sorry lah hari ni kita tak ada rezeki untuk tengok image tak terbalik Saya bacakan dulu Ketika itu kes di Brazil lebih kurang 24,831 setiap hari pada 12 Julai 2020. Dan saya kira sampai lebih kurang pertengahan Ogos paling tinggi melebihi 40,000 dan kemudian turun sikit kepada 30,000 di penghujung Ogos Jadi kamu boleh tengok Ini kamu boleh pergi dekat Google saja, type nama negara yang kamu nak, maka dia akan tunjukkan data di sini Sorry terbalik. Okey, kamu boleh nampak berapa jumlah kes ketika clinical trial itu dijalankan di Brazil dan saya juga nak kamu faham bahawa ketika clinical trial ini dijalankan di Brazil, mereka mendapati bahawa ada satu mutated variant B.1351 macam itulah nama dia varian baru COVID-19 Jadi vaksin ini dibuat sebelum itu, lepas tu ada pula mutated version dan protection dia adalah lebih kurang 50% kepada yang dijangkiti dan bergejala. Namun apabila ditengok profil sukarelawan di Brazil, yang mana kesemua sukarelawan sama ada dalam kumpulan yang mengambil vaksin ataupun dalam kumpulan yang mengambil placebo, semuanya petugas barisan hadapan yang berdepan dengan hampir 30 hingga 40 ribu kes sehari. Mereka semua sebenarnya walaupun dijangkiti, walaupun bergejala, tiada siapa yang memerlukan rawatan rapi dan tiada kes kematian berkaitan dengan COVID-19 dicatatkan. Kalau tak silap saya, tiada kemasukan ke hospital juga tu saya kurang pasti, tapi saya rasa itu yang saya baca tadi. Alright, kita tengok di Turki pula kadar keberkesanan bila kita bercakap dengan kadar keberkesanan vaksin CoronaVac ini, kita tak boleh lari daripada menyebut beberapa kadar keberkesanan yang berbeza. Okey, so apabila kita tengok di Turki, clinical trial bermula lebih kurang 14 September dan berakhir lebih kurang 2 hingga 4 minggu daripada sana, lebih kurang 28 hari hingga beberapa lama selepas itu. Dan apabila kita tengok di Turki ketika clinical trial dijalankan, kes baharu lebih kurang 1,716 pada 14 September dan bila kita tengok graf itu daripada dekat sini ni, graf dia agak datar sebenarnya. Kes baru dekat Turki sehingga penghujung Oktober. Okey, sehingga penghujung Oktober, kes lebih kurang 1,000 macam tu je. Tak sampai berapa banyak pun. Sebab itu kadar keberkesanan di Turki adalah 91.25%. Macam itulah 91 berapa peratus entah. Okey? Alright, so saya nak kamu faham perbezaan kadar keberkesanan ini
ada kaitan dengan outbreak COVID-19 di negara berkenaan. Apa yang kita untung adalah CoronaVac ini diuji di dua ekstrim. Dekat negara yang teruk pun dia dah uji, at least lah ada 50% tahap keberkesanan. Di negara yang lebih-lebih kurang macam Malaysia pun dia uji juga, iaitu Turki, dan kadar keberkesanan dia lebih kurang 91%. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, geng Celoteh Dr. Mala, tim Celoteh Dr. Mala fikir sendiri, agak-agaknya Malaysia dapat nombor yang mana satu. Kita lebih kurang 30,000 kes sehari macam Brazil ke, ataupun lebih kurang 1,000-2,000 kes sehari macam Turki. Saya rasa kita semua cukup matang untuk memikirkan mana yang lebih mungkin menyamai figure di negara kita. Alright, I will come back to that later. Okay, so itu adalah tahap keberkesanan. Alright. Okay. Sebelum saya rasa kita dah boleh bandingkan kan? Ada tak benda lain yang kita nak sembang sebelum kita bandingkan? Saya rasa kita dah boleh bandingkan ya. So lepas ni kita akan bandingkan antara Comirnaty dan juga CoronaVac. Lepas tu last kali saya akan jawab soalan-soalan daripada rakan-rakan follower yang dah tanya di wall profile Mala Santi Rasigapan dan juga di laman Celoteh Dr. Mala. Saya dah kumpulkan, saya dah typekan soalan kamu, cuma saya belum siapkan jawapannya. Tang nak jawab, nanti saya bantailah, saya jawab lah ya. Okey. Kita nak bandingkan dulu ke ataupun korang nak tahu dulu jenis-jenis vaksin yang masuk Malaysia? Kita bandingkan dululah Okey, alright. So, dua jenis yang kita nak bandingkan adalah CoronaVac dan Comirnaty. Ya, sebenarnya saya boleh up lah dokumen ni dekat laman Celoteh Dr. Mala nanti. Anyway, kepada yang bersama dengan saya malam ni, terima kasih kerana bersama dengan saya. Kalau ada yang siapa nak tidur sebab dah pukul berapa ni, 11.05, boleh tag kawan-kawan masing-masing, boleh tag friends, ahli keluarga masing-masing, share di wall masing-masing. Saya tidak membenarkan mana-mana pihak untuk download video ini dan upload di YouTube kamu. Saya dah report copyright kepada beberapa YouTube channel yang mengambil video saya tanpa kebenaran. Terima kasih kepada rakan-rakan follower yang bagi tahu saya. Saya juga tidak membenarkan mana-mana laman Facebook untuk download video ini dan upload di laman kamu, sama ada keseluruhan video ataupun sebahagian daripadanya. Okey? Kalau kamu nak, saya benarkan sebenar-benarkan untuk kamu share. Tekan sahaja butang share. Share lah ke grup ke profil kamu ke, kepada kawan kamu ke. Kamu nak share dekat mana-mana pun saya tak kisah. Kamu nak share dekat WhatsApp group pun boleh. Tekan copy link, masukkan dekat WhatsApp group kawasan perumahan, no problem, tak ada masalah. Saya cuma tidak benarkan apabila ada pihak yang download dan upload, tu saya tak benarkan ya. Saya belum vaksin lagi. Menjawab Danish comment, saya belum vaksin lagi, saya belum dapat tarikh. Kalau tiada aral yang melintang, saya sebenarnya plan untuk buat live tentang penerimaan vaksin saya supaya korang boleh tengok muka saya jadi sengit atau tidak. Okey, sama-sama kepada semua. Alright. Kalau anak umur 4 tahun ada sejarah masalah kelahiran, boleh ambil? Tak, anak umur 4 tahun tak boleh ambil puan. Siapa-siapa di bawah 18 tahun dan ke bawah tak boleh ambil. Boleh pergi scroll wall saya dan tengok video-video yang lain dahulu ya. Banyak ilmu dalam video lain yang saya dah share sebenarnya. Okey. CoronaVac daripada Sinovac, Comirnaty daripada Pfizer. Perbezaan yang pertama, CoronaVac ni China, Comirnaty ini daripada US tetapi dikilang di Belgium. Jadi awal-awal dah ada 2 darjat di situ. Kita sebagai orang Asia memang suka mengagung-agungkan orang kulit putih. Memang kalau orang tu cakap orang putih sikit je, kita rasa dia pandai. Kalau dia rambut blonde, mata biru macam orang putih sikit je, kita rasa dia cantik. Itu adalah apa yang penjajahan mental, penjajahan minda telah diberi kepada kita sejak bertahun-tahun sebenarnya. Kalau orang putih, dia cakap English power, berhabuk, mesti dia terror. Tak kira lah dia pandai sifir ke, dia pandai punca kuasa ke, English, sains dia berterabur ke. Kalau dia cakap orang putih je, dia memang pandai. Kita memang ada persepsi sebegitu. Kalau cakap Melayu macam saya, memang tak pandai. Ya, saya kecil-kecil dulu tak pandai cakap orang putih. Memang kami memang di kalangan beberapa golongan, memang kami dipandang rendah lah. Sebab saya sampai saya form 6, saya tak pandai cakap orang putih sangat sebenarnya. Kalau kamu tengok YB yang digelakkan sebab cakap orang putih macam tu dan seorang guru yang dididik TV digelakkan, sebenarnya saya sangat sedih, saya sangat terasa sebab saya melihat diri saya di situ.
Saya rasa saya agak okey bercakap dalam bahasa Inggeris ketika form 6 lebih kurang 17-18 tahun. Dan kemudian bila berada di universiti, banyak rakan-rakan yang memang bercakap dengan bahasa Inggeris, baru saya terror dan sekarang saya boleh cakap level berhabuk. Ya, so kita memang ada benda tu. Kalau orang putih je kita rasa dia bagus. Orang Asia je tak bagus, China tak bagus, India tak bagus. Kena orang putih juga baru bagus. Sudah ada dua darjat di situ. Tak semestinya. Tolong berlapang dada macam yang saya cakap sekarang. Macam yang saya cakap di awal tadi. Kita berlapang dada dulu, kita tengok betul-betul dan kita tengok apa sebenarnya data yang kita ada dan kita buat keputusan secara telus dan secara matang dan bukannya secara beremosi. Okay? Alright. Teknologi yang berbeza kedua-duanya. CoronaVac menggunakan teknologi inactivated virus yang macam saya cakap tadi. Mereka pergi ambil virus tu, mula-mula hidupkan, lepas tu ambil, bunuh dia pula sian virus tu, cucikan dia, mandikan dia, letak sabun, letak shampoo, conditioner, lotion dan pelbagai. Dah letak apa dia punya adjuvant, dia masukkan dalam botol ya. Manakala Pfizer pula menggunakan teknologi mRNA, iaitu dia hanya memberikan jujukan protein ya, jujukan genetik protein tersebut untuk ribosom di dalam badan kita, iaitu salah satu bahagian dalam sel badan kita untuk membina spike protein tersebut ya. Jadi perbezaan di antara kedua-dua ini adalah mRNA ini adalah satu teknologi yang sangat baru, yang panas-panas lagi. Jadi bagi saya sangat teruja sebenarnya dengan teknologi mRNA. Tapi saya tahu ramai di luar sana doktor ataupun orang awam yang sebenarnya masih skeptikal dengan teknologi mRNA ini sebab ianya yang pertama yang bakal dicuba ya. On paper bila kita tengok teknologi ini memang kita rasa wow macam tu ya. Macam bila mula-mula smartphone keluar dulu ya. Tak ramai yang boleh terima bahawa boleh ada satu telefon dengan skrin sahaja tanpa butang. Dan bila kita kata, bila you hantar iMessage, tak ada cost, tak ada apa-apa. Lepas tu WhatsApp, bila you pakai, you boleh hantar message banyak mana pun, tak ada charges SMS. Bukan semua orang boleh terima. Masih ada orang yang masih nak telefon dengan ada butang. Kena ada call tu, kena ada, ada butang merah, ada butang biru, dia kena nampak macam tu baru dia boleh terima. Jadi CoronaVac ni adalah sebenarnya teknologi lama yang telah terbukti yang dah berabad-abad pembuatan vaksin dengan cara itu, maka confident di kalangan pengamal perubatan sendiri dan juga orang awam sebenarnya lebih tinggi untuk CoronaVac. Dan juga kerana kita faham bagaimana inactivated virus orang kata behave, how it works, bagaimana ia berfungsi, bagaimana ia bertindak balas dan sebagainya, agak mudah untuk kita jangka apa yang bakal berlaku dan agak mudah untuk kita menjawab beberapa persoalan dan persepsi dari segi penerima. Manakala mRNA pula adalah benda yang baru ya. Jadi korang bayangkan bila korang beli Nokia 3310 tu, bila hampa tanya abang kedai telefon tu, abang ni macam mana bang, bantu macam mana, terror abang tu jawab sebab Nokia tu dah lama dah. Jadi bila keluar Nokia yang lain ni 3610 whatever lah nama Nokia yang sampai besar besar batu bagai tu besar cement bricks tu, memang abang kedai telefon tu dah pandai dah jawab sebab dia lebih kurang je yang telefon Nokia tu. Tapi tiba-tiba bila keluar smartphone tu, abang tu buat muka handsome, comel. Dia kata apa-apa nanti Apple akan tanggung. Jangan risau. Apa-apa nanti boleh tukar satu one to one dalam masa setahun tu. Sebab dia pun tak tahu nak cakap apa sebenarnya. So mRNA tu lebih kurang macam tu. Tetapi kita tahu bahawa itulah yang akan menjadi teknologi yang kehadapan. Jadi dua-dua ada kelebihan dan ada skepticalism dia sendiri. Don't worry. Kaedah penyimpanan CoronaVac sebenarnya sangat selesa, sangat mudah sebab ia boleh disimpan dalam 2 hingga 8 darjah Celsius. Jadi ia sesuai untuk negara macam Malaysia yang mana kita ada banyak kawasan pedalaman, kita ada banyak kepulauan, kita ada rakan-rakan saudara mara di Sabah Sarawak yang di pedalaman-pedalaman yang kita kena bawakan vaksin. Jadi saya rasa CoronaVac adalah lebih sesuai untuk dibawa ya. Manakala Comirnaty iaitu daripada Pfizer pula perlu disimpan dari 60 hingga 90 darjah Celsius. Ia memerlukan peti sejuk yang khas. Ia juga memerlukan dry ice air batu kering kita panggil dry ice untuk memastikan bahawa suhu the temperature is being controlled within that range. Okay, so agak susah sedikit kaedah logistik dan pembawaan untuk Comirnaty ini. Okay, CoronaVac, mana-mana tempat, mana-mana klinik, mana-mana hospital yang memang dah ada vaksin sebelum ni, memang dah ada peti sejuk vaksin sebelum ni, no problem, tak ada masalah, bawa saja. Alright, Comirnaty kena ada extra effort sikit nak bawa sebab dia macam, dia macam iPhone, dia macam anak emas
CoronaVac ni macam Nokia, jatuh daripada tingkat 3 pun dia tak pecah, dia relax je sebab dia orang lama Okey, ini yang paling alright, sekejap bila kita tengok harga okey, saya terbalik sebenarnya. Okey. Harga ramai yang kata 2 darjat. Betul ke doktor 2 darjat? Orang-orang yang kayangan sahaja tengok siapa yang tanya tadi, nama dia tak keluar pula dekat printer ni. Adakah benar ada yang viral mengatakan vaksin Sinovac untuk rakyat Malaysia yang fasa ketiga nanti, manakala Pfizer untuk frontliner dan orang kenamaan saja? Tanya seorang follower saya tadi saya nak cakap di sini Pfizer harga dia worldwide ini adalah yang dikeluarkan dekat worldwide, $19.5 untuk satu dos Pfizer Comirnaty, manakala CoronaVac adalah $31 untuk satu dos. Ini adalah harga sedunia bukannya harga rundingan oleh Malaysia. Jadi kepada yang rasa kayangan sahaja yang menerima vaksin yang lebih mahal, maka kalau kamu terima CoronaVac, kamulah kayangan sebab CoronaVac lebih mahal. Pfizer lebih murah dari segi harga satu dos, 19.5. Tetapi saya kira apabila siapa yang buat bisnes, siapa yang ada company, kamu tahulah siapa yang buat finance, siapa bekerja sebagai accountant dan sebagainya, kamu tahu harga vaksin yang diberi, harga terakhir bukan je harga satu botol tu Kita kena kira harga pengangkutan, harga penyimpanan, harga logistik, harga pemberian, jarum dan sebagainya. Jadi saya rasa bila saya tengok $19.5 untuk Pfizer dan juga $31 untuk CoronaVac, apabila ia sampai kepada pengguna terakhir, saya rasa tak banyak beza. Sebab CoronaVac ni once kita dah ambil, nak bagi tak banyak kerja. Manakala Pfizer ni pula, lepas kita beli dengan $19.5 tu banyak kerja. Dia banyak songeh nak beli peti sejuk lah, kena itulah, kena inilah. Jadi dia banyak benda lain. Jadi akhirnya harga tu saya rasa lebih kurang tak banyak beza. Saya rasa namun saya nak clearkan, ini adalah harga daripada South China Morning Post. Lama dekat printing ni tak keluar pula tarikh bila. Tetapi ini adalah secara globalnya perbezaan harga Kalau korang nak tahu, Oxford punya AstraZeneca $3 hingga $4 satu dos, Moderna $25 hingga $37 satu dos, Gamaleya iaitu Sputnik V daripada Russia kurang daripada $10 satu dos, manakala Johnson & Johnson daripada US adalah 10 hingga $14.5 satu dos. Perbezaannya, so CoronaVac ni adalah paling kayangan sebab dia paling mahal, $31 satu dos. Cuma saya tak dapat nak cari sumber kenapa dia mahal. Saya tak faham tapi memang dia mahal lah. Saya kira sebab ia menggunakan teknologi yang dah terbukti berkesan, iaitu inactivated virus, tapi saya tak ada bukti untuk mengatakan perkara tersebut. Alright. Okay. So harga, jangan risau. CoronaVac lebih mahal. So ini yang korang belajar hari ni, CoronaVac lagi mahal daripada Pfizer. Now, kadar keberkesanan saya dah sentuh sedikit tadi, 91.25% di Turki ketika kes lebih kurang 1 hingga 2,000 ketika clinical trial fasa ketiga di Turki, manakala 50.4% di Brazil ketika kadar jangkitan di Brazil lebih kurang 20 hingga 40,000 sehari dengan kehadiran strain mutasi B.1.351 di Brazil. Kesemua COVID-19 kesemua sukarelawan yang disahkan dijangkiti COVID-19 di Brazil berada pada tahap 2 atau 3 dan tidak memerlukan rawatan hospital. Tiada mana-mana kes dari sukarelawan fasa ketiga clinical trial yang dapat jangkitan COVID-19 tahap 4 dan 5. So itu adalah berita baik tentang CoronaVac. Tentang Pfizer pula, tiada data yang jelas tentang keberkesanan Pfizer di Brazil maupun di negara-negara Afrika Selatan. Ada beberapa post yang mengatakan bahawa tahap keberkesanan tahap keberkesanan Pfizer, vaksin Pfizer di negara Afrika Selatan lebih rendah berbanding dengan keberkesanannya di Amerika Syarikat dan negara lain. Sebab Pfizer ni dia bagi satu blanket punya tahap keberkesanan iaitu lebih kurang 95%. Ketika awal dia roll out dalam bulan 11-12 macam gitu, dia kata 90%. Lepas tu dia update, dia kata 95% tahap perlindungan terhadap jangkitan COVID-19 bergejala.
Jadi apa yang diterbitkan di New England Journal of Medicine, saya rasa NEJM nama dia, dia kata apabila ujian darah dilakukan untuk tahap antibody penerima vaksin Pfizer di Brazil, nampaknya ia lebih kurang 2/3 kurang berkesan daripada penerima di Amerika Syarikat. Alright, lebih kurang. Saya tak baca terbitan itu secara detail, tapi itulah apa yang saya sempat ambil daripada rumusannya. So, pihak Pfizer dan Moderna sedang berbincang-bincang mengatakan bahawa cukup tak vaksin dia untuk di negara-negara South Africa, ataupun sama ada perlukan booster khas untuk mutated strain of COVID-19 dan sebagainya. Masih rundingan going on. The good thing about being in Malaysia is that di Malaysia varian B1.351 yang glamour di Afrika Selatan ini tidaklah begitu glamour di Malaysia. Kita masih terkawal walaupun kes lebih kurang 1 hingga 3,000 sehari, kita lebih kurang Turki, kita tak seteruk Brazil, kita tak seteruk Amerika Syarikat, kita masih okey. Saya menjangkakan data kita lebih kurang macam Turki, saya rasa, ya. Walaupun saya rasa di Brazil apabila apa yang di komen oleh pakar saintis dan sebagainya adalah apabila clinical trial itu dibuat di kalangan petugas barisan hadapan, iaitu frontliner, tahap kebolehjangkitan tu lebih tinggi sebab mereka berada dalam golongan yang berisiko yang banyak pesakit COVID-19, 30,000 sehari kau. Terbayangkan, so banyak pesakit COVID-19 yang mereka rawat, fatigue ada di situ, letih ada di situ. Dan saya kira terlepas pandang dengan SOP penjagaan, bila ramai pesakit tak semua kritikal, duk pindah-pindah pesakit dan sebagainya, mungkin ada kebocoran dari segi SOP yang dikawal, dan juga petugas kesihatan, doktor, nurses dan sebagainya, kami lebih arif tentang segala gejala yang kita dapat. Contohnya kalau orang awam, kamu cek dengan temperature yang tembak dahi, yang mana kadang-kadang kadar ketepatan dia tidak begitu tepat dia, tapi kita kalau dekat hospital, saya pergi kerja, saya boleh cek yang masuk dalam telinga yang betul-betul tepat. Jadi cara petugas kesihatan detect, saya ada lymph node, saya ada sumbat hidung, saya rasa saya lagi mudah detect diri saya. So dia rasa sampel clinical trial tu memang tak ada di mana-mana clinical trial yang lain, yang mana semua petugas barisan hadapan. Jadi kita tak dapat nak compare apple to apple, kita panggil, sebab itu dia dapat lebih kurang 50.4%. Saya sebagai rakyat Malaysia, saya lebih suka tengok kepada nombor di Turki, sebab kadar jangkitan COVID-19 di Turki lebih kurang macam kita. Dan dia punya sukarelawan pun saya rasa lebih adil, jadi saya rasa it is better. Tapi kepada yang risau, memang Pfizer pun sebenarnya kurang berkesan di South Africa compared to any other countries, sebab dia ada satu mutated variant itu. Okey, tentang kesan sampingan pula, saya jangkakan untuk CoronaVac lebih mudah untuk kami menjangkakan kesan sampingannya, sebab ingredients dia sebenarnya lebih kurang sama dengan vaksin-vaksin sebelum ni. Cara dia lebih kurang sama. Dan saya kira ramai doktor-doktor senior, doktor-doktor yang lebih gemar berpegang kepada cara tradisional vaksin dicipta dan sebagainya, akan berpegang kepada cara CoronaVac ini dicipta, iaitu inactivated virus, betul saya katakan ramai rakan-rakan saya sendiri, bukan rakan lah nak kata, doktor-doktor yang lebih tua, senior-senior doktor saya yang agak skeptikal dengan mRNA sebenarnya, sebab ia adalah satu teknologi yang baru. Bukan benda yang pelik apabila ada sesuatu baru yang keluar, bila smartphone keluar, bila PS5 keluar, bila smart TV keluar, memang golongan ibu bapa kita ataupun nenek kita sebenarnya agak sukar untuk menerima benda baru itu, In fact, benda macam blender ke, orang lama masih suka guna lesung, benda macam non-stick pan. Orang lama kata tak sedap lah masak non-stick pan ni, makcik nak kuali juga, kena zuk-zuk gitu, kena ada bunyi-bunyi, kena ada api menggelegak-gelegak gitu, baru sedap masak. Ni tak boleh guna non-stick pan, mak saya pun macam tu, dia tak suka kalau guna non-stick pan. Jadi memang kalau ada benda baru ni, memang orang awam, orang-orang yang agak berumur memang susah sikit untuk menerima lah. Jadi kelebihan CoronaVac adalah ia menggunakan teknologi yang telah terbukti, yang dah lama berabad-abad di industri perubatan, maka penerimaan lebih mudah. Teknologi mRNA pula adalah baru, walaupun ia sangat mengujakan untuk golongan yang lebih muda seperti kami. Saya rasa it's a good check and balance. Alright.
kesan sampingan yang kami yang boleh kita tengok di seluruh negara berkaitan dengan Comirnaty ataupun Pfizer ini adalah sebenarnya agak baru sebab bila Pfizer roll out, dia kata dekat clinical trial dia tak ada pula orang yang allergic reaction yang teruk macam tu. Tiba-tiba bila dia bagi vaksin dekat populasi, ramai pula allergic reaction yang teruk. Jadi mereka agak terkejut sebenarnya. Jadi dengan CoronaVac, ia tidak berlaku. Mereka boleh jangkakan, okey golongan ni jangan ambil. Jadi tak adalah dapat severe allergic reaction yang ramai sangat dan yang teruk sangat. Yang mRNA ni ramai juga yang dapat allergic reaction yang teruk. Jadi orang-orang di luar sana saya tengok bila kita berbicara tentang mRNA, danda je doktor saya allergic tu, doktor saya allergic ni, saya allergic macam-macam allergic. Jadi orang yang risau dengan allergic, saya rasa kemungkinan besar kamu lebih selesa menerima CoronaVac. Kalau saya ada allergic terhadap apa-apa ubat sebelum ni ataupun apa-apa antibiotik atau apa-apa makanan, saya rasa secara peribadi saya akan lebih selesa dengan CoronaVac sebab kalau saya pernah ambil hepatitis B dan saya tak ada allergic reaction, saya pernah ambil vaksin polio, saya pernah ambil vaksin hepatitis A dan saya tak ada allergic reaction, most likely dengan vaksin CoronaVac juga saya tidak akan ada allergic reaction sebab bahannya lebih kurang sama. Okey? Dan saya rasa it's a good balance bila kita ada dua-dua jenis macam ni. Satu berita baik dari dalam dua-dua clinical trial CoronaVac dan juga Comirnaty, tiada kematian yang dikaitkan secara langsung dengan pengambilan vaksin. Saya takkan kata tak ada kematian langsung. Kematian ni bila dah sampai ajal, memang kalau dah sampai tiba masanya untuk nyawa dicabut, akan dicabut juga. Vaksin ke tak vaksin ke, nyawa itu akan dicabut juga. Tetapi apa yang memberangsangkan, apa yang membuatkan kita confident adalah secara saintifiknya, secara perubatannya, kita tidak boleh kaitkan apa-apa secara perubatan perkaitan di antara pengambilan vaksin dan kematian yang berlaku. Yang paling teruk berlaku adalah allergic reaction, dan semua kes allergic reaction yang memerlukan kemasukan ke ICU, rawatan rapi dan sebagainya diselamatkan, tiada kematian. Alright. Kedua-dua vaksin CoronaVac dan Comirnaty tiada data untuk kanak-kanak, wanita mengandung dan wanita menyusu, dan juga buat masa sekarang tiada data kukuh untuk golongan seperti HIV dan kanser dan sebagainya. Jadi perlu berbincang dengan doktor masing-masing berkenaan dengan risiko dan manfaat pengambilan vaksin dan juga risiko mendapat jangkitan COVID-19. Alright? Okey, berkenaan dengan perbezaan sedikit lagi. Vaksin CoronaVac, tiada data secara langsung yang mengatakan bahawa ada penerima mendapat facial nerve palsy yang kata muka sengit apa bagai secara langsung, tak ada. Yang mereka sebut sepanjang perbacaan saya melalui produk leaflet daripada Hong Kong. Manakala yang Pfizer pula, sebab saya baca yang NPRA daripada Malaysia ada mengatakan bahawa 4 sukarelawan daripada clinical trial yang berlaku di Amerika Syarikat, daripada 47,000 sukarelawan, 4 sukarelawan dapat Bell's palsy. Dengan CoronaVac tak ada pula disebut ada 1 dapat ke 2 dapat ke, tak ada sebut apa-apa tentang Bell's palsy, Guillain-Barré syndrome dan apa-apa, dia tak ada sebut. Jadi kepada golongan yang begitu risau, takut sangat dengan side effect, takut sangat muka dia sengit, saya rasa CoronaVac ini mungkin memberi kamu lebih lebih confident sikit lah. Namun walaupun dengan Pfizer sebenarnya apabila dia mengatakan bahawa 4 daripada 47,000 dapat Bell's palsy, sebenarnya ia lebih kurang sama dengan populasi yang tidak divaksin. Populasi tidak divaksin lebih kurang 1 hingga 4 dapat Bell's palsy sebenarnya. Kamu boleh pergi tengok video saya yang bercerita tentang vaksin mRNA Pfizer. Okey. Saya sebagai Dr. Mela rasa dari segi perubatan kelebihan vaksin CoronaVac adalah ia sesuai dengan golongan yang kata saya okey je dengan vaksin doktor, tapi vaksin COVID-19 ni saya takut sikit sebab dia terlampau cepat, sebab dia terlampau saya takutlah vaksin COVID-19 ni, saya rasa yang terlampau skeptikal. Saya rasa CoronaVac ni sesuai sebab ia menggunakan teknologi yang lama, ia menggunakan teknologi yang dah terbukti, ia menggunakan sesuatu yang dah yang kita tak rasa terlampau baru. Manakala teknologi mRNA Pfizer pula sesuai untuk orang yang teruja dengan teknologi yang baru, yang memang suka benda baru dan faham sains di belakang teknologi mRNA itu. Saya tak rasa sesiapa pun patut membuat keputusan berdasarkan kadar keberkesanan yang terlampau berbeza di antara Pfizer dan CoronaVac, yang mana CoronaVac dikatakan berkesan 50% sahaja
Dan Pfizer pula dikatakan berkesan 95%. Sebab yang 50% yang korang kata Brazil ni, yang 50% CoronaVac ni dicuba di Brazil. 95% Pfizer ni dicuba di Amerika Syarikat pula. Jadi dia bukan perbandingan yang kita panggil apple to apple. Kalau nak perbandingan yang apple to apple, saya rasa CoronaVac 91%, Pfizer 95%. Itu adalah perbandingan yang sebetul-betulnya sebenarnya. Saya tertinggal satu perenggan dekat sini. Negara-negara yang telah menggunakan CoronaVac adalah UAE, Turkey, Indonesia, Brazil, China, kita Malaysia dan Thailand. Manakala negara-negara yang menggunakan Pfizer berlambak sebenarnya: Australia, Iceland, Japan, Norway, Saudi Arabia, Canada, Jordan, Kuwait dan banyak negara lah yang guna Pfizer ni. Saya malas nak sebutkan satu-satu. Alright. So kita dah settle kan dari segi perubatan, apa perbezaan dia, apa persamaan dia, apa logik dia, semua saya dah ceritakan. Sekarang kita berbincang di luar apa ni orang kata perubatan pula. Okey, kenapa negara perlu membeli lebih daripada satu jenis vaksin? Kenapa tak boleh ambil semua Pfizer saja? Saya tak nak yang lain doktor, saya nak Pfizer saja. Kenapa? Yang pertama, sebab bila saya rasa saya nak Pfizer, ada orang lain sebenarnya yang rasa dia nak CoronaVac. Bila ada orang rasa dia nak, kamu rasa kamu 100% nak Pfizer saja, kenapa negara suka beli lain-lain? Saya marah betul lah. Kalau saya jadi Perdana Menteri, kalau saya jadi YBKJ, saya beli semua daripada Pfizer 100%. Bila kamu rasa macam tu, sebenarnya ada golongan yang tidak sesuai ataupun allergic dengan yang A ni. Jadi at least kamu memberi option, kamu memberi pilihan kepada masyarakat yang lain. Jadi bila menjadi pemimpin, kita kena berfikir untuk semua orang. Kita tak boleh berfikir tentang diri kita sendiri. Kita akan ada satu jemaah penasihat dari segi kewangan, dari segi ekonomi, dari segi politik, dari segi perundangan. Jadi menteri-menteri ni akan ada semua penasihat dan dia sebagai menteri, dia kena buat keputusan yang matang sebenarnya. So dari segi pilihan pun sebenarnya it's not the best untuk beli satu jenis sahaja dari segi perubatan pun. Sebab kita mungkin ada orang yang tak sesuai, ada orang yang ada allergic reaction, ada orang yang bla 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 and everything. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kita perlukan lebih daripada satu vaksin, lebih daripada satu pengeluar? Sebab kita adalah negara merdeka. Kita tak boleh bergantung kepada sesebuah negara dalam apa jua perundingan. Dari segi ekonomi, dari segi GDP, dari segi foreign FDI, kita panggil foreign direct investment, dari segi perbankan, dari segi perubatan, dari segi bekalan barang mentah, dari segi bekalan makanan, dari segi bekalan ubat dan juga bekalan vaksin. Kita tak boleh bergantung kepada satu pengeluar sahaja, satu negara sahaja. Tak boleh. Kita akan dimonopoli. Kita akan diancam. Ingat tak? Krisis kewangan disebabkan oleh monopoli oleh George Soros dulu. Tahun berapa saya tak ingat. 1998 1992, 98 saya tak ingat. Monopoli adalah benda yang sangat bahaya sebagai sebuah negara merdeka. Kita tak boleh. Jadi kalau kamu tengok sebagai politician, sebagai menteri, tak kisah parti mana yang memerintah. Mereka akan ada rundingan dengan A, rundingan dengan B, rundingan dengan negara ni, rundingan dengan negara tu. Kami masih berunding dengan India, kami masih berunding dengan Rusia. Dan dia kena announce benda tu. Kita kena, sebagai negara merdeka, kita kena bukan sahaja berunding. Menteri tu, kerajaan akan mengumumkan benda tu. Sebab dia nak bagi tahu dekat negara luar, aku bukan ada kau je, aku ada beberapa yang lain. Kita tidak mahu sesiapa mengancam kita ataupun memonopoli kita. Kita kena ingat, kita adalah negara merdeka. Kalau kita ambil daripada Soros 1997, okey, terima kasih. Kalau kita ambil daripada komuniti Pfizer sahaja, Amerika. Okey, lepas tu contohnya dia ada Amerika ni bersebahat dengan Israel dan berbuat sesuatu dan dia attack orang Palestin, dan Malaysia mengeluarkan kenyataan bahawa negara Malaysia tidak menyokong tindakan Amerika Syarikat yang menganiayai rakyat Palestin. Pope dia kata kami takkan bagi vaksin kepada negara Malaysia. Faham tak? Dia boleh ancam kita kat situ tau. Dia boleh pegang kita punya policy making, dia boleh pegang kita punya internal affair kita panggil, Kementerian Dalam Negara punya, I tak kerti macam nak cakap, we call it internal affair. Alright, so we cannot be dependent to anyone as a independent nation sebenarnya. Saya tak tahu pasal apa korang
Saya tak tahu pasal apa korang ketawa, nanti saya celangkan balik. But this is very serious, alright? Sebagai negara maju yang merdeka, kita tidak boleh, bukan sahaja kita, mana-mana negara sama sebenarnya. Ya, so bekalan itu sangat penting. Kita tak boleh benarkan mana-mana negara untuk memonopoli kita secara perubatan, secara bekalan. Sebab itu kita perlukan lebih daripada satu negara, lebih daripada satu pengeluar untuk supply kepada kita. Alright, dan yang kedua, tapi negara akan bagi percuma untuk semua warga dan bukan warga. Mesti banyak peruntukannya kan. Itu Kementerian Kewangan. Itu bajet negara. Itu saya tak nak sentuh. Alright. Kalau nak katakan kenapa kita perlukan lebih daripada satu negara, because kita tak mahu diancam, kita tak mahu dimonopoli, kita tak mahu diperkotak-katikkan oleh orang lain sebagai sebuah negara maju. Alright. Dan kita juga kena ada enough supply. Sebab sekarang ni satu dunia nak vaksin. Singapura nak, Indonesia nak, semua orang nak vaksin. Amerika nak, Belgium nak, France nak. Jadi kalau kita duduk tunggu je, bilalah Amerika Syarikat ni nak bagi kat aku, bilalah Pfizer ni nak bagi kat aku, kita duduk tunggu je. Dia pula letak kita dalam ke 16, 17 ya, dekat list yang bawah. Contohnya, saya nak kahwin dengan yang terbaik saja. Saya nak kahwin dengan Shahruhan sahaja. Saya tunggu, saya tak kira. Saya nak kahwin Shahruhan juga, tapi Shahruhan tak nak kahwin dengan saya. So tak boleh. Kita tak boleh berharap kepada hanya sebab itu yang terbaik, saya nak itu sahaja. Tak boleh. Kita kena ada options. Kita kena ada variations. Kalau kita tengok, okey, dekat Malaysia ada mutated variant. Pfizer nampaknya tak begitu berkesan dengan mutated variant kita. Kita terus berubah. Kita nak guna more CoronaVac. Jadi kita perundingan itu saya pasti ya. YBKJ dia ada dia punya terms and conditions. So, I want to cut your supply here. Saya nak tambah sikit di sini. So kita kena faham. This is political level punya decision making. Saya boleh faham sikit-sikit lah. Tak ada orang yang mungkin kamu yang kerja di sektor perbankan, sektor ekonomi, sektor-sektor kamu big bosses dalam certain companies. Bila you beli, you assign vendor, you ambil catering, kenapa you ambil lebih daripada satu? Kenapa you ni? You boleh faham. Kenapa you buat you buat decision macam tu, you boleh faham kenapa YBKJ dan kerajaan secara keseluruhannya buat macam tu, dan kenapa kerajaan seluruh negara, seluruh dunia pun buat benda yang sama. Tak ada satu pun negara yang bergantung dengan satu sahaja pengeluar sebenarnya ya. Alright. Itu adalah faktor kedua, iaitu faktor political. Kita kena faham I don't want to go into politics, but we must understand the political reason sebab kita adalah negara merdeka. We have to understand that. I don't want my country to be monopolied by anybody. Bukan dari segi kewangan, ekonomi and everything. Alright? Dan yang paling penting sekali antara faktor yang paling penting kenapa CoronaVac kena masuk negara kita, sebab China adalah buat masa sekarang, setakat pemahaman saya, adalah satu-satunya company melalui Sinovac yang telah bersetuju untuk memberikan Malaysia kontrak fill and finish. Maksudnya ia sampai ke Malaysia dalam bentuk pukal, iaitu 200 liter of vaksin itu tadi. Dan dia akan dibotolkan, kalau tak silap saya, dalam 300 million dos kot. Macam ke 300 ribu ke 3 million ke macam itulah dos vaksin itu. Yang mana maksudnya ia sampai dalam bentuk pukal dan dia akan di fill and finish di Malaysia. Dibotolkan di Fama Niaga di Malaysia. Jadi kamu lihat di sini ada intelligence transfer iaitu kita dapat belajar at least separuh daripada proses pembuatan vaksin itu tadi. Yang pertama. Yang kedua, kita juga dapat mengembangkan industri farmaceutical di negara kita sendiri. Okey, ia juga bakal memberi banyak peluang pekerjaan kepada anak-anak muda kita ramai yang ambil biomedical science, biotechnology science, chemical engineering atau apa-apa engineering macam-macam. Anak-anak muda kita berkobar-kobar nak kerja, berkobar-kobar nak buat something, nak research something, nak punyalah anak-anak kita mempunyai begitu banyak talent tapi tak ada peluang. Jadi ketibaan teknologi sebegini ia memberi peluang yang orang kata peluang yang baru kepada anak-anak muda kita kepada golongan belia kita. Mungkin ada juga golongan yang agak berumur mungkin dah 30-40 tahun, tetapi dia tidak pernah diberi peluang untuk berada di sektor sebegini. Jadi ketibaan ini sebenarnya it's a very good thing sebab mereka dapat explore sebenarnya, dan kita pun boleh tahu. Selama ni kita rasa vaksin kena beli, ubat kena beli, generik baru kita boleh buat. Mana kita tahu, kita tak tahu bila dia masuk rupa-rupanya kita lagi bagus, kita lagi boleh buat. Hampa fikir kalau orang yang dulu jiran saya kat Kuantan, dia tukang jahit baju. Jadi awal-awal dia jahit baju, dia tak reti potong tau.
ada aunty seorang lagi dah potongkan baju kurung tu. Kalau kurung macam ni, kalau kebaya macam ni, kalau kebarung macam ni, dia dah potongkan. Mama ni dia jahit je. Dia tolong jahit je, baju yang dah dipotong-potong tu dia jahit saja. So awal-awal tu dia reti jahit saja, dia tak pandai potong. Jahit tu je, orang tu potong bagi kat dia, dia jahit. Orang tu potong bagi kat dia, dia jahit. Dia buat separuh sahaja daripada pembuatan baju kurung itu. Apa-apa jenis baju kurung lah lama-lama bila dia dah jahit, baru dia dapat belajar, oh potong macam ni. Kalau baju kurung mama dah boleh buat. Kalau kurung kedah mama dah boleh buat. Kurung moden mama tak reti. Kebaya yang panjang boleh. Kalau kebaya pendek mama tak reti. Jadi dia belajar. Itulah persamaan fill and finish ni, dia bagi kat kita separuh. Jadi kita belajar separuh dulu. Mana tahu nanti macam vaksin-vaksin yang lain daripada Belgium ke, daripada Amerika ke, daripada Russia ke, dia kata okey, Malaysia kalau kita bagi dekat dia yang bahan mentah dan kita suruh dia botolkan, dia memang power, memang bagus. Tenaga kerja dia sangat best. Dia sangat anak-anak muda dia very good. So dia hantar kat kita. Jadi kita jadi hub pembuatan vaksin initially. Lepas tu lama-lama kita belajar daripada situ. Mungkin kita boleh buat sepenuh-penuhnya. Mungkin kita boleh boleh buat keseluruhan pembuatan vaksin. Who knows? Faham tak? So lebih kurang macam tu. Alright. So ini secara pendeknya disebut intelligence transfer. Jadi CoronaVac ini kebaikannya dia ada intelligence transfer. Kita dapat belajar, kita dapat mengembangkan ekonomi negara kita, kita dapat perluaskan GDP kita, kita dapat buka peluang pekerjaan dan kita ada future, kita ada masa depan ni, tak adalah bergantung sangat-sangat dengan orang yang nak bekalkan dengan kita saja. Manakala kalau Comirnaty Pfizer ni pula, saya rasa daripada abad ke-21 sampai abad ke-22 sampai abad ke-23 kita kena beli je daripada dia. Lambat lagi dia nak suruh dia percaya kat kita ya. Jadi itu adalah kelebihan CoronaVac daripada syarikat Sinovac. Jadi tolong faham ya. Kepada sesiapa di luar sana yang tak habis-habis menuduh mengatakan bahawa ini adalah saja sebab nak golongan yang kayangan sahaja dapat Pfizer, saja nak bagi rakyat yang di belakang bagi CoronaVac. Saya rasa YB Khairi Jamaluddin dah mengatakan bahawa beliau akan mengambil apa-apa vaksin yang akan diluluskan oleh NPRA berikutnya, sama ada Sputnik ataupun CoronaVac dan sebagainya. So saya rasa itu adalah satu reassurance yang sangat penting sebenarnya. Saya sendiri apabila mengulas live tentang penerimaan vaksin oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin di studio bernama, ketika tu wartawan ada tanya bila YBKJ nak ambil vaksin. So dia YBKJ kata tanya dia dulu. So dia bagi mic dekat YB Menteri Kesihatan Dr. Adham Baba So dia orang gelak-gelak tau. Lepas tu Dr. Adham Baba kata saya dah register dah dekat MySejahtera. Nanti saya tunggu bila tarikh saya. Jadi saya sebenarnya ada skeptical sikit di situ. Saya rasa macam pelik. Kenapa dia wanita ambil vaksin ya? Lepas tu saya assume lah kan. Orang perempuan kan suka assume kan. So saya assume, saya rasa dia wanita takut jarum ni dua orang ni. Sebab tu tak berani ambil vaksin live waktu wartawan cover kan. Lepas tu baru YBKJ kata dia sebenarnya membuat keputusan untuk mengambil next available approved NPRA vaksin ni. So, saya rasa sangat happy, sangat teruja dengan apa yang YB Menteri cuba buat sebenarnya. Alright. So kalau kamu kata adakah ia 2 darjat? Tidak, CoronaVac lebih mahal. Adakah ia tidak adil? No, ia adil sebab ia memberikan pilihan. Namun Menteri Kesihatan tidak menyebut bahawa pesakit sendiri boleh memilih vaksin. Buat masa sekarang tidak boleh pilih. Kemungkinan kalau doktor kamu yang pilihkan baru boleh. Contohnya kalau kamu pergi ke hospital kerajaan kamu sakit tekak, doktor bagi antibiotik, kamu tak boleh pilih kamu nak antibiotik mana. Doktor saya nak Augmentin sebab Augmentin lagi berkesan. Doktor saya nak amoxicillin sebab saya kalau ni saya tak suka Augmentin, saya nak amoxicillin juga. Tak boleh. Doktor yang akan pilihkan untuk kamu. Kalau kamu jangkitan pada kulit, maka kamu akan dapat cloxacillin. Kalau kamu jangkitan kencing gotor, mungkin kamu akan dapat Zinet ataupun Monural. Kalau kamu sakit tekak, kamu akan diberi Augmentin. Doktor yang mempunyai authority untuk pilihkan untuk kamu. Buat masa sekarang di Malaysia, YB dan kerajaan telah mengatakan bahawa pilihan itu tidak akan diberi kepada rakyat. Ya, sebab ia menjadi tidak adil. Kalau kamu rasa kamu ada duit, saya nak pergi swasta, saya nak bayar, kamu nak ambil yang kamu nak, ia menjadi tidak adil kepada golongan yang tidak berduit. Ya, apabila ia melibatkan sesuatu tentang public health, tentang kesihatan awam, kita tak boleh pilih kasih kepada orang yang berduit sahaja. Kita akan compromise orang yang tidak berduit. Ya, jadi saya nak kamu faham bahawa keberkesanan lebih kurang, harga lebih mahal, kamu akan diberikan mana yang sampai ke tempat kamu dan apa yang sesuai dengan kamu. Alright?
Kenapa perlu lebih daripada satu jenama? Saya dah jawab. Adakah pesakit patut dibenarkan memilih? Saya kira sekarang apabila kita mengejar herd immunity, pesakit tidak wajar diberikan pilihan. Kamu masih ada pilihan untuk menolak vaksin itu, ya. Kalau contohnya kamu pergi hospital kerajaan dan doktor kata kamu kena warded sebabkan ABCDE, ini masalah kamu kena warded, ya. Dan kamu kata saya tak nak warded, doktor. Maka kamu tolak saranan doktor, kamu tolak saranan kerajaan dan kamu sign atas risiko sendiri, saya tak nak. Jadi kamu ada pilihan itu. Tetapi bila kamu berubah hati, kamu nak pula, kamu kena beratur balik lah. Kalau kamu kena beratur balik lah, register balik, ambil nombor balik, tunggu balik, jumpa doktor balik, buka kad balik dan doktor akan buatkan balik untuk kamu. Sebab yang awal tadi kamu dah kata tak nak. Doktor dah bagi, kamu kata tak nak, jadi kamu kena tunggu balik. Barulah ia menjadi adil kepada orang lain yang tidak memilih. Ya, bagi saya, walaupun saya sangat-sangat teringin untuk mendapat mRNA Pfizer, sebab saya rasa kalau saya tak ambil mRNA Pfizer, macam ribosom dalam badan saya ni macam pemalas sangat, macam tak buat kerja. So saya rasa teruja nak suruh ribosom saya bekerja. Walaupun saya sangat-sangat teruja dengan mRNA Pfizer, kalau tiba giliran saya dan saya diberi CoronaVac, saya akan ambil saja. Saya pasti saya tidak akan ada kesan sampingan yang teruk sebab saya pernah ambil vaksin influenza, vaksin hepatitis, vaksin lain daripada syarikat sama yang mempunyai teknologi yang sama dan mempunyai kandungan yang lebih kurang sama, dan saya tidak pernah ada apa-apa allergic reaction. Jadi saya berdoa dan saya percaya dengan good vibes untuk memberikan saya kemudahan. Amin. Semoga urusan saya dipermudahkan. Okey, beberapa soalan yang ditanya di wall saya dari semalam sampai ke hari ini, saya pick beberapa. Badrul Hisham, pesakit hepatitis B dengan virus COVID-19 tak ada apa-apa kaitan, kamu boleh ambil. Kepada semua yang bertanya, doktor saya ada arthritis, saya ada kecil manis, saya ada darah tinggi, saya ada G6PD, semua persoalan kamu, saya ada satu video di wall saya yang dah bagi tahu apa sakit apa boleh ambil ke tak boleh ambil. Tolong pergi tengok video tu, dah dapatkan jawapan kamu. Saya tak akan jawab dah soalan yang mengatakan bahawa doktor saya umur 80 tahun, ada penyakit sekian-sekian, makan ubat sekian-sekian, saya boleh ambil vaksin ke tidak. Saya tak nak jawab dah soalan ni. Saya dah jawab lebih daripada 5,000 kali, saya tak nak jawab. Kamu boleh pergi tengok video tu, dan saya benarkan mana-mana ahli geng celoteh Dr. Mala untuk menjawabkan kalau korang tahu jawapan dia. Alright. Soalan daripada Munirah Azizan, kenapa vaksin tidak disuntik kepada golongan di bawah umur 18 tahun? Sebab tak ada data buat masa sekarang, clinical trial tak ada dalam perubatan, dalam kajian saintifik. Kita berpegang teguh kepada data, selagi tak ada data kita tak akan jual kosong kepada penerima. So tak ada data kita tak boleh bagi. Tapi the good news is dah ada beberapa syarikat farmaceutical yang diberi kebenaran untuk membuat clinical trial pada golongan kanak-kanak. Ada perbezaan umur kepada golongan itu. Jadi saya kira lebih kurang hujung tahun 2021 ataupun awal tahun berikutnya mungkin kita akan ada vaksin untuk di bawah kategori emergency authorization untuk golongan kanak-kanak, ya. Jadi kita kena bersabar dan berdoa banyak-banyak. Daripada Nur Izzati, orang awam diberi pilihan atau tidak untuk pilih Pfizer. Buat masa sekarang kerajaan mengatakan bahawa kita tidak boleh pilih, dan sebagai seorang doktor saya pun rasa tidak wajar untuk diberi pilihan apabila kedua-duanya sebenarnya lebih kurang sama. Dan apa yang penting adalah NPRA, iaitu National Pharmaceutical Regulatory Agency, di bawah Kementerian Kesihatan, memberi kelulusan kepada kedua-duanya. Kerajaan akan pantau pemberian kedua-dua vaksin dan juga kerajaan dah berjanji untuk memberi pampasan kepada kedua-dua vaksin. Jadi tak ada beza, ya. Side effect dia pun tak ada beza saja. Saya rasa apa yang lebih penting adalah yang kita kejarkan adalah herd immunity. Terimalah vaksin itu apabila sampai. Kalau kamu rasa kamu tidak bersedia, maka kamu ada hak untuk menolak. Itu saya boleh cakap, ya. Ia tidak akan dipaksa terhadap kamu, ya. Semalam pun bila saya dengar ucapan YBKJ, dan pagi ini apabila saya tengok sidang media JKJAV, ya, Jawatan Kuasa Jaminan Akses Vaksin yang dipengerusikan oleh YB Menteri Kesihatan Adham Baba dan juga Dr. Adham Baba dan juga YB Menteri Mosti YBKJ, mereka mengatakan bahawa program vaksinasi imunisasi kebangsaan masih dalam voluntary basis, secara sukarela, tiada paksaan. Jadi kalau kamu rasa kamu tak nak vaksin tu, kamu ada hak untuk menolak. Dan kalau kamu kemudiannya nak pula jenama yang kamu pilih, kamu kena beratur balik. Barulah ia menjadi adil kepada semua orang. Okey? Nasihat saya sebagai seorang doktor dan nasihat kerajaan juga, nasihat kebanyakan doktor juga,
cubalah untuk tidak memilih, cubalah dapatkan apa yang kamu diberi. Kita adalah antara negara yang untung sebenarnya sebab kita dapat bekalan vaksin. Masih ada negara-negara mundur, negara-negara kurang maju yang tak dapat bekalan vaksin dan mereka masih bergelumang dalam pandemik ini. Okey, jadi kita dapatkan dulu apa yang kita telah diberi. Okey, Pop Look dari Sibu Sarawak. Kenapa di China 3 hingga 17 tahun divaksin, di Malaysia tidak divaksin? Sebab kat Malaysia ni memang kita sangat berjaga-jaga. Kita takkan macam Amerika Syarikat dah start bagi untuk orang mengandung, Malaysia masih risau-risau. Saya rasa baru hari ni mungkin Dr. Adham Baba kata okey, kita akan cuba bagi pilihan kepada ibu mengandung, kita akan minta mereka berbincang dengan pakar. Jadi kita sangat berjaga-jaga. Kita tak boleh jadi macam China. China dia more of, I think it's a communist country, republic, a little bit of that. So kalau dia kata ambil, warga negara dia masih kena ambil juga. Kita kat Malaysia bukan macam tu. Soalan seterusnya daripada susahnya nama dia, MBC Kausar Garaj. Okey, kalau dah kena COVID-19 tak perlu ambil vaksin, betul ke tak? Tak betul. Buat masa sekarang apabila mereka membuat kajian antibody titer kepada seseorang yang telah dijangkiti COVID-19 menunjukkan bahawa antibody kekal paling-paling lama pun dalam 3 bulan sahaja. Lepas tu hilang. Jadi untuk antibody yang lebih berkekalan, walaupun pernah dijangkiti COVID-19, seseorang itu wajar diberikan vaksin untuk diberi perlindungan daripada jangkitan COVID-19, especially kita tak nak orang tu dapat jangkitan COVID-19 kali kedua, takut lagi teruk nanti. Okey, sikit lagi, ada lagi 3 soalan, saya nak habiskan dah. Soalan daripada Nur Siapa Wancik, ada kesan sampingan di masa akan datang atau tidak? Okey, kesan sampingan vaksin di masa akan datang atau tidak, buat masa sekarang kita tak tahu, kita kena pantau. Tapi kita tahu apa bahan yang ada di dalam vaksin itu. Jadi lebih kurang kita boleh predict lah apa yang boleh berlaku. Macam contohnya kalau hampa makan asam pedas, hampa tahu apa yang kamu boleh rasa sebab kamu tahu apa komponen di dalam asam pedas tu. Jadi kalau anak tanya, mak kalau masa makan asam pedas ni rasa manis ke? Mestilah you kata tak. You kata tak adalah rasa pedas dengan masam lah. Tak ada manis ke mak? Tak ada sebab mak tak letak gula. Faham tak? Macam itulah doktor menjawab. So buat masa sekarang kita tak nampak. Sebagaimana kita tak tahu kesan sampingan akan datang tentang vaksin COVID-19, kita juga tak tahu kesan sampingan jangka panjang jangkitan COVID-19. Jadi saya rasa jangkitan COVID-19 lagi disaster daripada vaksin itu sendiri. Sebenarnya vaksin itu sebahagiannya yang telah dimatikan dan dilemaskan dan disyampukan daripada virus tu pun kita rasa begitu takut. Bayangkan virus tu sendiri berkilogram-kilogram, bergelen-gelen masuk dalam badan kita, memberikan kita satu jangkitan, mengubah cara kita bernafas, memberi kita demam dan sebagainya. Lagi banyak sebenarnya kesan sampingan dan komplikasi jangka panjang yang kita sebut sebagai long COVID. Jadi itu lebih menakutkan daripada vaksin itu sendiri. Okey. Soalan ni saya dah jawab. Adakah benar ada yang viral mengatakan vaksin Sinovac untuk rakyat Malaysia yang fasa ketiga, manakala Pfizer untuk orang kenamaan? Tak betul sebab CoronaVac lagi mahal. Alright, soalan terakhir. Apa akan berlaku jika NPRA tak luluskan vaksin Sinovac? Apa akan jadi pada vaksin tersebut yang dah sampai ke Malaysia? Saya rasa soalan ni dah ditanya oleh wartawan ketika sidang media ketibaan vaksin CoronaVac itu di sidang media YBKJ itu. So YB pun dah jawab. Saya pun jadi PA kepada YB, jadi saya tolong jawabkan. Korang boleh vote for me in the next election actually. So sebenarnya NPRA dari segi vaksin tu, dari segi ubat tu, dia dah luluskan. Tapi vaksin ni sekarang dia sampai secara pukal ke Malaysia. Jadi untuk kelulusan, NPRA perlu tengok proses pengilangan di kilang Farman Niaga. Dia kena tengok kualiti dia, dia kena tengok papers dia, dia kena audit dia punya cara kerja dan sebagainya. So itu perlu diluluskan oleh NPRA. Itu yang kita tunggu sebenarnya. Alright. Jadi kalau ada yang bertanya kepada saya, doktor rasa berapa lama agaknya akan diperlukan untuk kelulusan oleh NPRA ini, saya tak dapat nak jangka, saya tak dapat nak jawab sebab saya tak tahu apa jenis ubat lain yang NPRA pernah luluskan, jenis yang sampai secara pukal, lepas tu nak kilangkan pula kat sini. Saya tak tahu dia punya tu. Tapi YBKJ pun dah kata tak ada tekanan kepada pihak NPRA. Biar mereka buat let them do their work with no pressure but with best efficacy. So bagilah mereka buat kerja paling cepat tetapi paling terbaik. Kita tak nak dia buat cepat-cepat tapi macam melepaskan batuk di tangga. Biar dia buat elok supaya kita semua selamat. Alright. So
Akhir kata, saya dah bagi kamu semua ilmu perbezaan dan persamaan di antara CoronaVac dan Comirnaty, perbezaan di antara syarikat daripada China Sinovac dan juga daripada Pfizer US. Tolong keluarkan conception yang kalau orang putih memang baik, kalau daripada negara Eropah, negara Amerika dia yang terbaik, yang Asia semua second class, third class. Tolong keluarkan mentaliti itu adalah sebahagian daripada penjajahan minda yang ditinggalkan kepada kita. Jadi marilah kita berlapang dada. Sekarang kita dah tengok kawan-kawan kita yang menerima Pfizer vaksin. Jom kita tengok juga rakan-rakan kita yang menerima Sinovac, CoronaVac ini. Dan semoga saya doakan orang kata, you all punya confident dan you all punya confidence lah terhadap CoronaVac boleh jadi sebaik confident kamu terhadap vaksin daripada Pfizer, ya. Tetapi kalau kamu rasa kamu masih tak boleh move on, kamu masih saya nak yang ni juga, saya tak nak yang tu, saya nak yang tu juga, saya tak nak yang ni, option yang kamu ada adalah kamu boleh tolak dan beratur balik supaya adil untuk semua orang. Tetapi kalau kamu nak memilih, ia tidak adil untuk orang lain, ia juga tidak adil untuk rakyat Malaysia yang lain, ia juga tidak boleh dijadikan satu polisi oleh kerajaan. Susah sebenarnya. Macam kalau kamu jadi mak, kamu dah goreng ayam, lepas tu kamu kata, mami dah bagi dah. Siapa dapat tak kira, ambil juga. Kalau hang memilih, tak kira, tak dapat langsung. Sebab kamu nak adil kepada semua anak-anak kamu. Kalau kamu bagi hak ni, hak tu, nanti ada yang kata pilih kasih pula. Ada yang kata macam ini pula. Ada yang kata, oh sebab kakak itu, mami bagi, oh ni betul. Ada yang kata anak angkat lah macam-macam. So kita tak nak macam tu. Kita nak adil dan saksama. Alright? But at all times, saya boleh cakap, saya pun setiap hari mengikuti perkembangan daripada JKJAV dan juga semua sidang media as much as I can supaya saya boleh share dengan kamu. Tiada paksaan dalam program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Kalau kamu tak nak, tolak. Tapi saya nasihatkan doa banyak-banyak, buat solat hajat, minta petunjuk, minta hidayah supaya kamu dapat buat satu keputusan yang matang dan sesuai untuk kamu, keluarga kamu dan orang di sekeliling kamu supaya kamu dapat lindungi diri dan lindungi semua orang. Okay? So dah saya rasa 2 jam saya live dengan korang. Saya tak nak kena halau oleh tim Celoteh Dr. Mala. Terima kasih kepada semua yang bersama dengan saya. Awal tadi sampai 2,000 followers. 800 orang dah tidur dah. 3,200 orang. Saya harap dalam sesi live yang berikutnya saya dapat berjumpa dengan kamu dekat laman Celoteh Dr. Mala. Yang tak follow lagi, tolong follow laman Celoteh Dr. Mala. Kita akan live dari sana supaya tak tengok gambar terbalik lepas ni. Take care semua, kita jaga kita doakan sama sendiri, jangan maki hambun sesama sendiri, jangan label orang lain. Jangan marah orang lain, kita hormati keputusan semua orang. Apa yang kita boleh buat adalah kita teruskan perkongsian ilmu supaya semua orang dapat buat keputusan untuk masing-masing. Jangan hasut siapa-siapa, jangan pujuk siapa-siapa. Okay? Semua orang dah jadi besar, buatlah keputusan untuk diri sendiri. Alright, so dengan itu selamat malam, terima kasih. Kita jaga kita, stay safe, stay healthy, bye.